Selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik ya. Teruslah mengikuti himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan. Berolahraga, pakai masker, physical distancing, stay at home, dan sebagainya. Kita berharap dengan berdoa dan berusaha, semoga pandemi virus corona ini segera berakhir. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemi wabah virus corona ini. Kita masih bisa beribadah bersama-sama, meskipun dalam bentuk online. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai ibadah online, yaitu yang pertama, pada hari ini kebaktian minggu kita secara online akan diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKI Pekanbaru. Pelayanan firman dibawakan oleh Pendeta Armin Honggo dengan tema Hidup yang Dibaharui oleh Sang Firman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaktian minggu kita hari ini. Sekedar informasi, GKI Pekanbaru ini adalah Bajem GKI Kanaan sebelum didewasakan. GKI Pekanbaru dilembagakan pada tahun 2005. Bersamaan dengan bajem-bajem kita yang lainnya. Pada waktu itu adalah Bajem Kota Modern dan Bajem Duta Mas Batam. Jadi, hari ini kita beribadah dengan keluarga kita sendiri. Dan yang kedua, saya mau menyampaikan pesan gembala yang menjadi ayat hafalan kita. Mari kita mengucapkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu lalu. Bapak, Ibu, saudara-saudari pasti sudah menghafalkannya ya. Mari kita membacakan bersama-sama. Filipi 1 ayat 21 dan 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari kita membacakan bersama-sama ayat hafalan untuk minggu ini. 2 Korintus Pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita merenungkannya nas ini, Alkitab ini dengan menghafalkannya sepanjang minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran dengan bersaat teduh sebelum memulai ibadah ini. Mari kita membacakan bersama-sama Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita berdoa bersama-sama bagi kesiapan hati kita dan ketenangan pikiran kita di dalam mengikuti ibadah. Kita mau berkata kepada Tuhan, kuduskan kami Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah mereka semua yang ikut dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah. Mari kita berdoa. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku?
Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah ini. Berkatilah ibadah kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. 主爱的弟兄姐妹们平安， Salam di rumah saja dan tetap sehat di dalam Tuhan. 在家里平安，也在主里面得着健康。 Sungguh bersyukur dan bersuka cita sebab Tuhan telah bangkit. 我们要感恩并且喜乐，因为主已复活， Kuasa maut telah dikalahkan. 死亡已被打败。 Kabar baik ini diberitakan ke seluruh bumi agar setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 我们要把这个好消息传给全世界，让凡信靠主的不止灭亡，反得永生。 Terpujilah Tuhan Allah Tritunggal, kudus selamanya. 赞美归于我们的三一神。 Lord God Almighty, early in the morning, my song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Sentai, 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 主常在临在里，罪人面的盼望，真主为耶荣光，为耶和华之神，谁堪与主相比？没人生完美，他在天地王。 Hai jiwaku, bangunlah, berserulah, bersorak dan dengarlah suara pujian dari surga. 我的心啊，起来欢呼，欢呼聆听从天堂的诗歌。 Rajakanlah Yesus yang mati bagimu, bangkit dan pujilah selamanya. 称主为王，起来，永远赞美主。 Nobatkanlah Raja, domba kita tanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangun
因他为罪的我受死，为我带来永生。Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah Padanya dan segala rahmat-Nya, dan mati untuk menebusku, beri hidup kekalnya. Ibadah online kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 我们的廉政崇拜是靠圣父、圣子、圣灵的名举行。愿恩惠平安从父并主耶稣基督归于你们。Sesungguhnya saat ini kita berada di hadapan Allah. 其实，在这个时刻，我们来到主的面前， Kita sadar kita adalah orang berdosa. 我们晓得我们是个罪人。 Biarlah di hadapan Allah bersungguh-sungguh datang kepadanya mengakui dosa kita. 但愿我们能真正实实的来到主的面前，我们要承认我们的罪。 Inilah kami ya Tuhan. Agar ku tersadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, berikanku Mari saya ajak kita bersama-sama menyanyikan agar ku tersadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku,
们慈爱的天父， Terimalah kesungguhan hati kami mengaku segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. 恳求主，你接受我们诚恳的心，我们要承认我们一切的罪恶， Kami meminta pertolongan-Mu 我们要恳求主的帮助， dan kami memohon belas kasihan Tuhan. 我们也要恳求主怜悯我们， Berilah pengampunan dosa, 赦免我们的罪， damai sejahtera, 赐平安给我们， dan bebaskanlah kami dari belenggu dosa-dosa. 让我们能够脱离一切的罪恶， Dan baharuilah hidup kami 也恳求主更新我们的生命， dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dunia. 奉主耶稣基督我们的救赎主的名， Amin. 阿门。 Terimalah berita anugerah. 请领受恩典信息， 1 Petrus pasal 1 ayat 22. 彼得前书第1章22节。 Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。 Tuhan adalah gembalaku. 主是我的牧人， Ia yang selalu menuntun diriku ke jalan yang benar. 主常引导我到主的真路。 Di saat-saatku menghadapi kesulitan, 当我面临困难时， dengan tenang dan diamku mendengar suara Tuhan. 我要安静地聆听上帝的话语。 Dengan tekadku akan selalu taat patuh perkataan Tuhan, 我永远都要遵守上帝的话语， agar hidupku menyenangkan dan diberkatinya. 让我的生命能够蒙主喜悦，也被主祝福。 请倾听，我要倾听，我要侧耳听主声音。请倾听，他在倾听，我的牧人认得我声音。 他是大牧者，生命的主宰。我一生只听随主声音。他是大牧者，生命的主宰。他的羊认得他声音。 Dengar kumau mendengar, kumau dengar suara Tuhan. Dia dengar, dia akan mendengar, gembalaku kenal suaraku. Dia gembalaku. Hidupku, hidupku kan taat padamu. Kau gembalaku, Tuhan hidupku, gembala keras suaranya. Cing cing ting, 我要cing。 我要侧耳听主声音，倾听，他在倾听，我的牧人认得我声音。你是他牧者，生命的。
Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah pada Tuhan. 主啊，我们满心感谢你，在这个清晨，我们能够来到在你面前，我们来敬拜您。 Dalam ibadah ini kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. 在这个崇拜当中，我们渴慕能够聆听你自己的话语。 Kami rindu suara-Mu mengajar kami akan kebenaran. 我们渴慕你的话语能够教导我们你的真理， Supaya kami tahu bagaimana mengisi waktu-waktu kami dengan cara yang berkenan pada Tuhan. 使得我们在生活里面，我们真正有意义的来填满我们的生活。 Oleh sebab itu kami menenangkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. 主啊，这个时候我们安静在你面前，我们要领受你自己的话语。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们将祈求祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名求。 Amin. 阿门。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. 各位亲爱的弟兄姐妹，让我们一起来打开我们的圣经，是在路加福音24章13到35节。 Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 35. 路加福音24章13到35节。 Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka,
ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. 我们一起看路加福音24章13到35节。正当那日，门徒中有2个人往一个村子去，这村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有25里。他们彼此谈论所遇见的一些事。正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行。只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。2人中有一个名叫各流巴的回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？”耶稣说：“什么事？”他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在神和众百姓面前说话行事都有大能。祭司长和我们的官府竟把他举去，定了死罪，钉在十字架上。但我们素来所盼望要赎以色列民，就是他。不但如此，而且这事成就，现在已经3天了。再者呢，我们中间有几个妇女使我们惊奇，她们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们，说看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。耶稣对他们说：“无知的人啊，先知所说的一切话，你们的信心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行，他们却强留他说：“时候晚了，日头已经平息了，请你同我们往下吧。”耶稣就进去同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，拨开，递给他们。他们眼睛明亮了，这才认出他来。忽然耶稣不见了，他们彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热吗？”他们就立时起身，回耶路撒冷去。正遇见11个门徒和他们的同人聚集在一处，说：“主果然复活，已经显给西门看了。”2个人就把路上所遇见和剥饼的时候，怎样被他们认出来的事，都述说了一遍。 Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. 这是神的话，凡听到又把道存在心里面的人，便也有福。 Haleluya. 合上了。 Haleluya. 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 Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 主内各位亲爱的弟兄姐妹们，早上平安。 Kita sungguh bersyukur tetap setia beribadah walaupun dalam ibadah online. 我们真的要感谢主呢。虽然我们是用人证来崇拜，但是我们大家仍然还能够一起崇拜。 Pada masa Paskah
Yang ketiga ini, saudara, kita akan merenungkan tentang hidup yang dibarui oleh Sang Firman. 在这大斋期的第3个礼拜呢，我们仍然要互相来思考一件事，就是受到更新的生命。 Saudara-saudara, di tengah krisis yang kita alami pada saat ini, 就是在这个时刻，我们所面对的这个危机， dan kita mungkin sudah berhari-hari harus tinggal dalam rumah. 可能我们在这一段时间里面呢，我们必须我们要在我们的家里面 Kita tahu ada banyak hal yang berubah terjadi dalam hidup kita. 因为我们晓得在我们的生活里面有很多事情已经改变了。 Kita mau tidak mau, kita terpaksa harus membatasi setiap kegiatan-kegiatan kita. 要与不要呢，我们必须要去阻止我们一些每天的活动 Namun di tengah-tengah krisis yang kita alami pada saat ini, khususnya krisis kesehatan, 特别是现在我们所面对的危机，就是有关我们的健康。 ketika kita harus tinggal dalam rumah kita, 当我们仍然要在我们的家里面 seperti apakah kita menjalankan kehidupan kita pada saat ini? 到底在这个时刻我们怎样来过我们的生活呢？ Mungkin saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 可能我们各位亲爱的弟兄姐妹们， kita mulai sudah merasa bingung dan gelisah. 可能我们已经开始感觉到不知如何，也开始担忧。 Mungkin juga saudara-saudara sebagian dari kita sudah mulai merisaukan tentang ekonomi kita. 也有的可能他们已经在担忧他们经济上的问题。 Mungkin juga kita terus bertanya-tanya kapankah virus COVID-19 ini akan berlalu. 可能我们也不断的在发问，这个新冠病毒到底要什么时候才能过去？ Saudara-saudara, di dalam setiap keadaan kita, apapun itu juga, kita tahu kita harus menjalaninya dan kita harus melewatinya. 在我们每个人里面呢，我们不管怎样，我们都必须我们要去度过。 Saudara-saudara, bagaimanakah kita mengisi waktu-waktu kita ketika dalam kondisi yang seperti ini? 就是在这样的状况当中，我们怎样来填满我们的生活呢？ Hari ini saya ingin mengajak melalui firman Tuhan yang kita baca, kita akan belajar bersama-sama tentang hal ini. 接着今天我们一起分享的神的话语呢，我们来一起看，来分享。 Saudara, ada seorang pemuda mempunyai seekor burung beo. 就是有一个年轻人呢，他有一只这个鹦鹉。 Burung beo itu pintar berbicara. 这只鹦鹉呢，它非常会讲话， Tapi sayang sekali burung beo ini punya kelakuan yang sangat buruk. 但是呢，很可惜，这只鹦鹉呢，它的行为不好。 Bukan hanya kelakuan buruk, tetapi kalau dia berbicara banyak kata-kata kasar yang keluar. 不只是它的行为不好呢，然而它所讲出的话语呢，也非常粗鲁。 Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 因此，各位亲爱的弟兄姐妹们， maka pemuda ini berusaha untuk merubah perilaku dan perkataan dari beo ini. 所以呢，这位年轻人呢，他就很想来改变他的这一只鹦鹉。 Setelah dengan segala cara ternyata tidak berhasil. 但是呢，他使用了各种的方法，都不能够改变他。 Sampai satu saat akhirnya dia kehilangan kesabaran. 直到有一天呢，他感觉到他非常不耐烦 Dia 了， menangkap leher dari beonya itu. 他就抓住这只鹦鹉的景象， Dengan kemarahan dia memasukkan beo itu ke dalam kulkas. 在非常生气当中呢，他将他的鹦鹉呢放到这个冰箱里 Nah 面， begitu pintu kulkas itu ditutup, 然后他把这个冰箱的门关闭。 beo yang di dalam itu berteriak-teriak dengan kasar dan memaki-maki pemuda itu. 这只被关在冰箱里的鹦鹉呢，它在里面，它挣扎着，它在那边骂这个年轻人。 Ada suara keributan di dalam kulkas itu. 所以呢，在这个冰箱里面呢，非常的吵杂。 Tapi sebentar kemudian tiba-tiba diam dan tanpa suara sama sekali. 但是呢，过了一阵子，突然间呢，在里面呢，一点声音都没有。 Nah pemuda ini terkejut, kok sudah diam? 这个年轻人呢，他也吓了一跳，为什么没有声音了？ Maka dia pun cepat-cepat membuka kulkasnya, 然后他赶快将他的冰箱把它打开， mengeluarkan burung beonya. 将这个鹦鹉呢
起出来。 Sejak saat itu saudara-saudara, beliau ini kelakuannya berubah. 从那个时候开始呢，这只鹦鹉它的行为它改变了。 Kata-katanya berubah menjadi manis. 他所讲的话呢，也变成很甜的话语， Dia sangat 甜美的话 ramah 语。 kepada pemuda ini. 他对这个年轻人呢，也是非常的温柔礼貌。 Dan dia bertanya pada pemuda itu, 然后他问这个年轻人 ngomong-ngomong, apakah nasib dari setiap burung yang ada di dalam kulkas itu seperti ayam-ayam potong itu? 他就问这位年轻人，是否每一只鸟，他们的命运在这个冰箱里的命运，就像那些已经被杀的这个鸡，把它切成一块一块的。 Di hadapan pemuda ini, beliau ini sangat manis. 就是在这个年轻人的面前呢，这只鹦鹉呢，好像非常的表现得非常的好。 Tetapi kalau pemuda itu tidak ada, belum tentu dia punya kelakuan yang seperti itu. 但是呢，当这个年轻人不在的时候呢，他的行为就不是这样了。 Mengapa begitu, saudara? 为什么会这样？ Karena dia takut punya nasib seperti ayam potong itu. 因为呢，他怕他的命运就好像在冰箱里的那些鸡一样。 Tapi kita lihat ini adalah satu perubahan perilaku, perubahan perkataan dari burung beo ini. 我们看呢，这就是这个鹦鹉，它在它的行为、它的话语当中的改变。 Tapi apakah ini yang kita sedang bicarakan tentang hidup yang dibarui itu? 但是呢，是否我们就是讲到我们生活被更新呢？ Lebih lanjut lagi, saudara mungkin pernah mendengarkan nama John Newton. 可能你们也听过这个名字，就是约翰牛顿。 Saudara, John Newton adalah seorang yang menulis lagu Amazing Grace atau Sangat Besar Anugerahmu. 这个约翰牛顿呢，他就写了一首诗歌，就是说神的恩典何 Saudara-saudara, 等大。 John Newton sebelumnya adalah seorang yang jahat di mata Tuhan. 其实呢，这个约翰牛顿呢，起先呢，他是一个在神的面前是一个很凶恶的人。 Karena dia memperjualbelikan budak. 因为他是收买那些奴 Dan 隶 dia hidup dalam kehidupan seks bebas. 他也活在性自由里面 Sering sekali budak-budak yang dibawa dari Afrika bahkan diperkosa oleh dia. 常常呢，他从非洲带来的这些奴隶呢，是女的奴隶呢，被他强奸了， Seseorang yang hidup di dalam kesesatan. 就是在迷失当中的人。 Suatu saat saudara-saudara kapalnya menghadapi badai yang sangat dahsyat. 有一次呢，他的船只呢遇到了这个大风暴风 Dan dia merasakan kapalnya akan tenggelam segera. 在他想呢，他这只船必定是沉没了 Saudara, di kondisi yang seperti ini dia pun berseru pada Tuhan. 就是在这样的状况当中呢，他就在那边呼求他的 Dia 神， memohon supaya Tuhan menyelamatkan dia. 他求神呢来拯救他。 Saudara-saudara, singkat ceritanya akhirnya John Newton pun selamat. 我们话短说，就是说到最后呢，这个约翰牛顿呢，他被拯救了。 Nah, sejak saat itu dia meninggalkan kehidupan lamanya. 从那个时候开始呢，他已经放弃了他旧的生活， Dan dia memulai satu kehidupan baru sebagai pelayan Tuhan, 他呢 hambanya. 开始他一个新的生活，就是成为神的仆人。 Dan lagunya menjadi berkat bagi kita semua, bukan? 所以呢，他所写的诗歌就是成为我们每个人的祝福。 Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Apa perbedaan antara ilustrasi yang pertama dengan yang kedua? 就是我们刚才的比喻，就是说第一跟第二的比喻到底有什么不同呢？ Dan apa persamaannya di dalam? 到底它的相同点又在哪里？ Dua yang sama itu adalah sama-sama menghadapi krisis. 两个呢，他们同样，他们遇到了这个危机。 Burung beo itu menghadapi krisis di dalam kulkas itu. 这就是那只鹦鹉呢，它的危机是它被关在这个冰箱里面。 John Newton menghadapi krisis di tengah laut ketika badai menghajar kapalnya. 但是呢，这个约翰牛顿呢，他所遇到的危机是在大海当中，他遇到这个风暴。 Saudara, perbedaannya di mana di antara kedua ini? 但是呢，从这两位呢，他们不同点在哪里呢？ Saudara, si beo ini berhenti pada rasa takut
kepada si pemuda itu. 这个鹦鹉呢，它停止在它害怕它的主人，就是这位年轻人。 Karena takut dihukum, maka dia memperbaiki kelakuannya. 因着他怕被惩罚呢，所以呢，他改变他的行为。 Aslinya pribadinya tidak berubah. 但是呢，他自己本身呢，他没有改变。 Nah, berbeda dengan John Newton. 但是呢，跟这个约翰牛顿又不一样了。 Menghadapi krisis, tetapi kemudian pribadinya berubah. 他遇到这个危机，最后呢，他自己本身他改变了。 Bahkan dia dengan sungguh-sungguh mengikuti Kristus dalam hidupnya. 还有在他的生活里面，他是真真实实的跟随着基督。 Maka ketika kita berbicara tentang hidup yang dibaharui, maka contohnya adalah John Newton. 所以呢，我们讲到生活，我们的生命被更新呢，我们就讲到这个约翰牛顿。 Mari kita masuk dalam penggalian Alkitab kita. 我们再看我们的圣经， Saudara-saudara, perjalanan 2 orang murid Yesus dari Yerusalem ke Emmaus, dan kita melihat juga mereka sedang mengalami krisis dalam hidup mereka. 我们看这个主耶稣的2个门徒呢，他们要去到这个以马忤斯呢，他在路途当中，他们也遇到这个危机。 Karena pada saat itu mereka dikejutkan dengan satu berita yang mereka tidak tahu kebenarannya. 因为他们被一个信息、一个新闻，使到他们非常的吃惊，因为他们也不晓得这个情报是否是真实。 Adalah sangat sulit dipercaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. 使到他们非常不明白，不可能明白的，就是说主耶稣已经从死复活了。 Seperti zaman sekarang mungkin istilahnya mereka akan berkata ini hoax. 可能在这个时代呢，我们可以说那是绯闻或是 Oleh 谣 sebab 言。 itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan itu dikatakan mereka sangat muram sekali, sangat sedih sekali. 所以呢，在那边记载着他们在路程当中呢，他们非常的忧虑。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， di tengah-tengah krisis yang ini apa yang kita bisa pelajari dari mereka? 就是在这样的危机里面，到底我们能够从他们身上我们学到什么？ Lukas mencatat bahwa Yesus datang dan berjalan bersama dengan mereka. 这里圣经记载说，那个时候主耶稣来到，跟他们同行。 Yesus lalu mengajak mereka berdiskusi firman Tuhan. 然后主耶稣也跟他们一起来讨论这个圣经。 Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， dari kisah perjalanan ini apa yang bisa kita lihat? 从他们在路程当中的事件呢，到底我们能够看到什么？ Di tengah-tengah menghadapi krisis yang terjadi, bagaimana mereka bisa lepas dan melewatinya? 就是在他们所面对的这个危机上，他们又怎样能够摆脱？他们怎样能够度过呢？ Dari krisis, hidup mereka diperbaharui. 在这个危机当中，他们的生命被更新了。 Bagaimana itu terjadi, saudara? 为什么会这样的产生？ Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama saya dapatkan adalah persoalannya adalah mereka melihat Yesus sebagai orang asing. 第一点我看到的就是说，他们把主耶稣当成是一个陌生人。 Perjalanan kedua orang murid ini sampai ke tempat mereka adalah perjalanan yang sungguh-sungguh sangat sulit buat mereka. 就是他们要去到他们的地方呢，在这段路程里面，对他们来说是非常的艰难。 Padahal saudara-saudara, Yesus berjalan bersama dengan mereka. 其实呢，主耶稣陪伴着他们在行走。 Pada dalam perjalanan mereka, ketika mereka bahas tentang isu yang sangat hangat itu, hati mereka berkobar-kobar. 当他们谈论到这个非常热门的新闻的时候呢，他们的心里非常的火热。 Tapi persoalan mereka tidak selesai. 但是他们的问题没有解决。 Hidup mereka tetap tidak mengalami pembaharuan. 他们的生命、他们生活仍然没有更新，没有 Padahal 改 mereka 变。 berjalan dengan Yesus mendiskusikan firman sepanjang jalan itu. 其实呢，他们是跟主耶稣同行，在这个路程当中，他们都讨论着神的话语。 Bukankah kita sering sekali sangat mengandalkan dan berkata, belajar firman engkau akan berubah.
是否我们常常就会说，你常常阅读圣经，你将会被 Tapi 改变。 satu fakta yang kita temukan bahwa sering sekali orang yang terus belajar firman Tuhan, hidupnya juga tidak diperbaharui. 但是呢，一个事实告诉我们，一个人他很殷勤的常常在阅读圣经，但是这个人他根本没有改变 Apa sebabnya dia tidak diperbaharui, saudara? 为什么他没有被更新呢 Nah, sama juga kedua orang ini, kenapa sepanjang jalan bersama dengan Yesus membahas firman Tuhan, mereka berkobar-kobar untuk membahasnya. 正如这两位门徒，他们在一路上呢，他们在跟主耶稣在分享讨论，他们的心也在火热， Tapi tidak mengalami pembaharuan hidup. 但是呢，他们在他们的生命里面呢，没有得到更新。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya temukan di sini Lukas mencatat mata mereka tertutup mengenal Yesus. 就是说我从这个路加福音里面，我看到呢，因为他们的眼睛被迷糊了。 Mereka melihat Yesus adalah orang asing. 他们看主耶稣是一个陌生人。 Saudara, inilah persoalannya sebenarnya. 其实呢，这就是他们的问题。 Dalam hidup kita, bukankah kita juga mungkin bisa mengalami apa yang terjadi pada saat itu? 就是在我们的生活里面呢，可能我们也会发生像刚才所发生的事。 Kita ikut Tuhan Yesus sekian lama, kita menjadi orang Kristen sekian lama. 我们在这段时间里面，我们是跟随主耶稣的，我们已经跟随他那么久的时间。 Kita boleh melayani Tuhan sekian lama. 我们这么久的时间呢，我们可以侍奉他。 Bahkan kita ikut PA sekian lama. 可能我们每次我们都跟随着这个查经班， Tetapi kenapa kok tidak ada satu pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita? 但 Saudara? 是为什么在我们里面呢，我们生命里面呢，不曾有这个更新的现象？ Saudara, apa yang dikatakan dalam bagian ini yaitu berjalan bersama tapi dianggap orang asing, itulah penyebabnya menurut saya. 这里所讲的，他们跟主耶稣同行，但是呢，却把主耶稣当作陌生人，这就是他们的问题。 Ketika saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita seolah dekat, tapi Tuhan itu begitu asing buat kita, maka tidak heran kita tidak bertumbuh. 看起来我们跟主耶稣是那么的亲近，但是呢，我们却是把他当作陌生人，所以呢，不奇怪，我们从来没有得着这个更新。 Karena kita hanya akan belajar firman Tuhan dengan sebagai pengetahuan kita saja. 我们阅读圣经，我们只是用我们知识上，我们来阅读来学 Mungkin 习。 hati kita punya kerinduan, keinginan untuk belajar, tapi itu hanya sekedar mencukupkan kehausan untuk tahu saja. 可能我们心里我们渴慕要学习圣经，要阅读圣经，这是满足我们心里面的一个需要而已。 Selama Tuhan masih asing buat kita, 若是主耶稣对我们来说仍然还是陌生的话， maka saudara-saudara, pembaharuan itu tidak akan terjadi. 那么呢，这个更新就永远没有发生，不会发生。 Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 还有第二点 kita melihat selanjutnya, saudara-saudara, ada satu titik balik yang terjadi. 我们接下去看呢，我们看到有一个转捩点。 Saudara, saya sangat terkejut sekali ketika merenungkan dalam bagian ini. 我非常的吃惊，就是当我在看这段的经文，在学这段的经文， Yaitu titik balik itu pada saat ketika mereka sampai di rumah dan ingin makan bersama. 它的转捩点就是当他们到了他们的家里面，要一起进餐的时候。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat mereka menjamu Yesus di rumah mereka. 就是当他们在家里面，他们与主耶稣一起吃的时候， Dan Yesus memecahkan roti, mengucap syukur, membagikan pada mereka. 耶稣就拿起这个饼来，祝谢了，拨开，递给他们。 Dan pada saat itu mereka mengenali Yesus. 就是在那个时候呢，他们才认出这个耶稣。 Saudara-saudara, di sanalah titik balik terjadi. 这就是他们的转捩点，当时的 Langsung 转 di 捩点。 titik yang itu, dari yang putus asa menjadi bersemangat. 结果呢，从他们已经感觉到绝望呢，变成他们有活力。 Dari yang tadi memperdebatkan kebenaran kitab suci,
就是刚才他们在辩论这个圣经的时候， perjalanan sampai ke rumah itu mereka masih sangat meragukan perkataan orang asing ini. 就是知道他们已经到达他们的家里面，他们内心里面，他们还很怀疑，就是这个陌生人所讲的话。 Karena Yesus tetap adalah orang asing. 因为他们认为主耶稣仍然是一个陌生人。 Tapi begitu mereka mengenal ini adalah Yesus yang bangkit. 但是呢，当他们已经晓得这就是复活的耶稣， Saudara, yang tadinya tidak bisa mengerti Alkitab sekarang mengerti. 刚才他们不懂的、不了解圣经，现在呢，他们明白了。 Tadi dia ragu-ragu, sekarang iman mereka sungguh-sungguh. 刚才他们在怀疑当中呢，现在呢，他们已经是真正的，他们相信了。 Tadinya perjalanan itu adalah untuk beristirahat di tempat itu. 刚才他们的路程，他们只是想歇一下在那个地 Bahkan 方。 mereka berkata kepada Yesus, ini sudah mau malam ini, bahaya kalau berjalan lagi. 所以呢，他们对主耶稣，现在已经夜晚了，你继续你的路程，非常的危险。 Ayo kita istirahatlah, besok kita lanjutkan lagi perjalanan. 我们就先休息吧，明天我们继续走我们的路 Apa 程。 yang terjadi ketika mereka kenal Yesus adalah yang bangkit itu? 他 Guru 们 mereka yang bangkit, Tuhan 他 mereka 们 yang bangkit. 怎样呢？他们能够认识，当他们认识到这就是他们所复活的耶稣，他们的夫子就是他们的老师。 Dari ketakutan malamnya untuk menghadapi tantangan perjalanan ke Yerusalem, sekarang mereka segera berangkat ke Yerusalem. 刚才呢，他们是怕在这个夜里行走会很危险，但是呢，现在呢，他们已经改变了，他们即时他们要回去耶路撒冷。 Orang yang menganggap Tuhan itu asing, ada banyak sekali alasan untuk tidak berbuat apa-apa. 一个人呢，他只认为说，他认为主耶稣是陌生人的话呢，他根本不能够做什么。 Ada banyak alasan kita menolak pelayanan sebenarnya karena hubungan kita dengan Tuhan, dia asing buat kita. 有很多理由，他拒绝侍奉，因为主要点他是将主耶稣看成这个陌生人。 Saudara, berbeda ketika mereka mengenal dengan intim Yesus. 就是跟他们已经真真切切的知道了耶稣以后，就不一样了。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tantangan yang mereka takuti, mereka terobos. 就是有那些他们根本他们惧怕的事呢，他们能够突破。 Mereka berkata, sekarang sudah malam tadinya. 他说现在已经很晚了。 Tetapi begitu mengenal Yesus yang hidup itu, 但是当他们看到已经复活的主以后呢， malam yang kelam itu tidak menakutkan mereka. 这个黑夜对他们来说，他们已经不害怕了。 Tidak perlu diperintahkan mereka segera kembali untuk menceritakan kepada teman-teman mereka bahwa Yesus sudah bangkit. 不必人家命令他们，他们直接他们回去要告诉其他的门徒，主耶稣已经复活了。 Tidak dapat dicegah tindakan memberitakan Yesus yang bangkit itu. 他们要去传讲主耶稣复活的事呢，没有人能够去拦阻他们。 Karena semangatnya berkobar dari dalam. 因为他们的活力是从里面，火热是从里面发出来的。 Karena pelayanan itu adalah akibat dari kobaran pengenalan pada Tuhan. 一个侍奉呢，其实是从人内心里面一个火热，就是对主的认识。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Inilah pembaharuan yang terjadi pada kedua murid ini. 这就是两位主耶稣的门徒，他们生命的更新。 Yang memberikan saya kesan adalah kapankah mereka mengenali itu adalah Yesus yang bangkit. 对我来说，我想的是，他们什么时候他们认出这就是复活的主？ Dalam bagian ini bukan sedang ketika gali firman Tuhan, loh saudara. 这里呢，不是我们挖掘这个圣经， Ternyata itu pada saat doa malam, saudara. 其实 Doa 呢， makan. 是在他们晚餐的祷告， Keintiman di antara mereka. 就是他们这么的亲密。 Di
keseharian mereka 就是在他们一天的 dalam 时间 melakukan 里 hal 面， yang biasa setiap hari. 就是他们就是度过他们每天的生 Justru 活 di sana mereka kenal Tuhan yang bangkit itu. 就是在那个时候呢，他们认出了这就是已经复活的耶稣。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 对，亲爱的弟兄姐妹们， Dan kita melihat juga berbagai kisah yang mirip ditulis sepanjang Yesus sudah dibangkitkan. 我们看也其他的这个福音呢，他们也记载有关主耶稣复活的事。 Maria Magdalena pada awalnya berjumpa dengan Yesus yang bangkit, tidak kenal siapa dia. 就是呢，这个马达雷呢，就是他看到主耶稣的复活，但是他根本不认识他。 Saudara, kapankah dia mengenal Tuhan? 到底到什么时候他认出耶稣呢？ Ketika Yesus menyebut namanya Maria. 就是当主耶稣呼叫他的名字玛利亚的时候， Keintiman yang ada, yang dalam keadaan tidak formal itu terjadi. 就是呢这么亲密的情况下， Ketika dalam keadaan di mana satu perkataan yang cukup dekat sekali yang disebut oleh Tuhan Yesus. 就是主耶稣这么亲密的话语呢，所说出的 Pada 话 saat 语 itu juga berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan. 就是在那个时刻呢，从一个很忧伤里面呢，变成了喜乐。 Yesus juga menjumpai Thomas. 那这个主耶稣呢，也遇到跟这个多马相遇， Dan Tuhan berkata, sentuhlah tanganku, cucukkanlah ke lambungku tangan jarimu ini. 他对他说：“你摸我的手，你摸我的肋旁， Jangan kau tidak percaya lagi. 你不要再不信了。” Thomas yang ragu-ragu berubah dan menyatakan engkau Allah dan Tuhanku. 就是这个多马呢，起初他是在怀疑当中的，现在呢，他真真切切的承认，这就是复活的耶稣。 Yesus menyentuh dengan intim Thomas. 就是呢，主耶稣这么的亲密来触摸这个多马。 Petrus yang sedih dan malu karena sudah menyangkal Yesus. 但是呢，这个彼得呢，他是那么伤心，他是那么的害羞，因为他已经出卖了主耶稣。 Kapankah dia diperbaharui kembali? 他什么时候被更新呢？被改变呢？ Ketika Yesus datang dan bertanya pada dia, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan dombaku. 就是呢，当主耶稣对他说，问他说：“你爱我吗？你就爱我的话，你就牧养我的羊。” Kedua orang yang berjalan ke Emmaus ini, kedua murid ini, disentuh oleh Tuhan ketika doa makan malam. 就是呢，这两位主耶稣的门徒，他们到以马忤斯的路途当中，他们被主触摸以后，他们就认了主耶 Oleh 稣。 sebab itu saudara-saudara, temuilah Tuhan dalam keseharian kita. 所以呢，我们要在我们每日的生活里面，我们要跟我们的主相遇。 Pada saat ini kita menghadapi harus ada di dalam rumah. 今天呢，我们每个人都必须待在家里。 Saudara-saudara, saya berharap kita boleh mengalami sebuah pembaharuan hidup di dalam rumah kita. 我们但愿呢，我们每一个待在家里的人呢，我们真正我们能够从我们的生命里面，我们得着更新。 Ingat saudara-saudara, firman Tuhan itu memperbaharui hidup kita, memang amin. 我们要晓得神的话语呢是更新我们的生命的，我们要肯定。 Tetapi saudara-saudara, yang merubah kita adalah Allah itu sendiri. 但是呢，改变我们的是谁呢？是我们的上帝本身。 Bahwa kita mengalami Allah dan melihat Allah yang hidup itu di tengah-tengah kita bersama dengan kita. 就是呢，我们看到我们的上帝呢，就是与我们同在，在我们的生活里面。 Dan itulah yang akan menolong kita mengisi waktu-waktu kita. 这就是能够成为，能够填满我们的生活，我们的时间 Maka 的时 saya 刻。 mengajak jemaat sekalian, 所以呢，我邀请我们众弟兄姐妹们， marilah kita mengisi hari-hari kita dengan mencari persekutuan yang indah
dengan Tuhan. 我们要填满我们生活，我们就要和我们主有亲密的团契。 Dan biarlah itu yang mendorong memberikan semangat kita untuk memberitakan kasih Tuhan dalam keadaan kita pada saat ini. 所以呢，这就推动我们有火热的心，就是在这样的状况里面。 Amin. 阿门。 Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们一起和普斯教会以使徒信经来宣告我们的信心。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本地乌比拉多手下受难，被钉以十字架，受死，埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada Tuhan karena Engkau mengasihi kami dan sudah mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus datang mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Dan kami boleh hari ini merayakan kebangkitannya. Kami bersyukur atas keselamatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau ajar kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau terus menolong kami di tengah ketika kami menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Sungguh kami khawatir, kami takut, dan kami harus tinggal dalam rumah. Kami tidak berdaya menghadapi ini semua. Dan kami mau menyerahkan diri kami dan Tuhan Tuhan. Biarlah Kau berikan kami hikmat untuk dapat mengisi waktu kami di rumah kami dengan sesuatu yang boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah hubungan kami dengan Tuhan boleh makin dekat dan makin intim. Supaya kami terus dalam hati kami punya satu kerinduan untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan jemaat-jemaat dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan juga yang menjamah hati mereka, menolong mereka. Supaya di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini, biarlah mereka tahu bahwa ada Engkau yang menyertai kehidupan mereka. Mereka boleh bergantung sepenuhnya pada Tuhan, melihat Engkau di dalam semua pergumulan mereka. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang keluarganya sakit, mungkin ada yang sedang berjuang di tengah-tengah mencari kesembuhan atas penyakit yang mereka alami pada saat ini. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan juga gereja-gereja ke dalam tangan Tuhan.
Kami serahkan para pemimpin gereja yang ada, majelis, jemaat, hamba-hamba Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat, tahu bagaimana untuk dalam situasi yang seperti ini ya Tuhan, menjalankan pelayanan yang terbaik, mendengarkan suara dan mengikuti pimpinan Tuhan. Bila Engkau pakai gereja-gereja sebagai terang di tengah-tengah kondisi yang seperti ini ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau kuatkan dan berikan hikmat kepada para pemimpin kami, supaya mereka dapat memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Kami serahkan juga bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Engkau berikan kami hati yang bersatu bersama-sama, berjuang untuk menghadapi ini semua. Ketika kami harus ada di rumah, biarlah Engkau berikan kami kesenangan hati untuk melakukan itu dengan satu kesadaran. Kami ingin segera dapat mengatasi ini semua ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua pemerintah dunia pada saat ini yang menghadapi tantangan yang sama. Kiranya Engkau juga yang memberikan pertolongan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh dimuliakan dalam waktu yang seperti ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats persembahan 2 Korintus pasal 9 ayat 7. 奉献经文哥林多后书第9章第7节。 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐的乐意的人是神所喜爱的。 Layanan persembahan dapat dilakukan dengan transfer atau masukkan ke dalam amplop dan diberi tanggal. Persembahan dapat diantarkan ke gereja, masukkan ke dalam kotak persembahan. 我们可以预备我们的奉献转到教堂的银行户口，或者是我们可以投入我们的奉献信封，然后写上日期，我们可以交到教堂。 Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah. Tuhan, inilah kami yang Engkau kasihi. 主，这就是你所爱的儿女们。 Saat ini kami menyerahkan totalitas hidup kami kepadamu. 这个时刻，我们要将我们一切都要交托在主的圣手中。 Ku ini milikmu dan Engkau milikku. 我属于主，主也属于我。 Apapun itu Tuhan selalu sediakan bagiku. 主，你总是为我们预备一切。 Kini kami diberi kesempatan memberi. 这个时刻，我们有机会来奉献。 Kami memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. 我们要以喜乐的心来奉献。 Mohon Tuhan terima penyerahan persembahan ini. 恳求主，你要接纳我们这些奉献。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. 奉主耶稣的名，我们将交托。 Amin. 阿门。 Bapa kami yang di surga, ucapkan syukur dari hati kami yang terdalam. 我们在天上的父，我们要感恩。 Engkau yang terus memelihara dan memimpin kami. 主保守我们。我
们在天上的父，感谢发自我内心深处，你保守领我走过寂寞和无助。我们在天上的父，你明了我一切的苦楚，你看顾领我走过崎岖的人生路，没有别的名字像你一样完全接纳我的过犯，没有别的名字像你一样永远到永远完全的神，永远权柄荣耀尊贵和能力，我称颂你万有主宰。我们在天上的父，感谢发自我内心深处，你保守领我走过寂寞和无助。我们在天上的父，你明了我一切的苦楚，你看顾领我走过崎岖的人生路，没有别的名字像你一样完全接纳我的过犯，没有别的名字像你一样永远到永远完全的神，拥有权柄荣耀尊贵和能力，我称颂你万有主宰。没有别的名字像你一样完全接纳我的过犯，没有别的名字像你一样永远到永远完全的神，拥有权柄荣耀尊贵和能力，我称颂你万有主宰。我称颂你万有主宰。Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.